A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur ya, alhamdulillah masih panjang umur, murah rezeki kita dapat bersama. Hari ini hari Sabtu 28 hari bulan. Ya Allah, ramainya awang jemput untuk open house hari ini ya. Tuan Abah dapat paling kurang pun 5 jemputan open house, termasuk jiran. Ada jiran Tuan Rafa'i, jiran kami yang baru buat open house, tapi Tuan Abah tak dapat bersama sebab dalam kuarantin hari kelima. Hari kelima ya. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari kelima. 2 hari lagi insya-Allah merdeka. Itulah makin okeylah ya. Sesemua masih ada sikit, batuk ada sikit. Oksigen sangat cantik, selera okey, bau okey. Lutut-lutut masih lemah. Tapi semangat masih kental. InsyaAllah. That's why kita dapat bersama pagi ini. Syukur alhamdulillah ya. Tuan Abah tak nampak siapa tadi yang berespon awal-awal tadi ya. Allah, ramai yang berespon tadi. Siapa yang berespon dulu? Mana ni? Tuan Abah tak tengok tadi. Mungkin lebih awal daripada Hajar Zainun ya. Hajar Zainun Singapura, Lita Welita. Tapi mungkin sebelum tu ada orang lain ni, Nur Azizah, Aida binti Muhammad Kamil Kasim, Suhaili, Miki Angela, Mun Maisma, Sharifah Arizan ya, Azizan, Zahara, Gavlizul ya, Zack Umar Rozi. Lama tak nampak Zack ya. Lita Zainab Hassan dah masuk, Izzat Harzan Mak ya, Fatimah Abdul Wahab, Tengkudin. Oh, ni Ustazah Fatimah kot ni. Maimunah Cikna, Fauzia Ismail, Juli Nur Aida ya, Lita Jamilah Saleh, Coach Amy Hamizan. Terima kasih ada Coach Amy Hamizah ya. Dia orang pertama yang mendaftar untuk program psikologi yang Tuan Abah akan direkam pada 9 Jun. Dia the first participant yang mendaftar. Terima kasih. Zul Gold Silver, Haji Rahim Singapura, terima kasih. Kaflizul dah sebut, Fauzia Arifin, Cikgu Yunus pun ada. Terima kasih Cikgu. Like dan share guys, like dan share. Lepas tu Siti Afsah Kula ya. Wang KK ni ya. Jamilah Saleh ya. Hairul Hazi, Salwati, Nur Aziati, Mamian dah ada. Terima kasih. Rafidah Mu'in, Sharifah Idora, Maimunah Iman, Soleh Saidin, Muhammad Wan ya. Terima kasih. Hairul Hazi, Aidah, Muhammad Qasim dah sebut tadi. Haji Rahim Singapura, Haji Rahim Latif lah. Latif Rahim. Lalu silap ya. Rahim Latif, Muhammad Wan, Tuan Marni, Tuan Hussein Ismailu ada, Rohayuma ada, Ina Zalina ada. Terima kasih Ina, dia selalu cepat share. Terima kasih. Baru 92 share, 200 share kita sambung ya. Syarifah Idra. Hari ni poin yang sedap-sedap, poin yang menarik tentang bagaimana untuk ceria dan gembira. Milah Jamilah, Hajah Zainab, apa nama? Zainun daripada Singapura. Terima kasih. Hajah Alam Ahmad, Cik Puan Aminah, apa nama, Fauziah Ismail dah sebut, Nurin Nur, Hairul Hazi dah sebut, Rosbini, Kalsum Tambah, Syarifah Idora dah sebut, Syahura Majid, terima kasih. Mira Abdul Rahman, ni Azian Mat Saleh, Miki Angler ada, Azizah Ali ada, Syamrul Yazrik ada dah. Tabung korban pun dah ada. Terima kasih. Juli Nur Aida, Zulaika, Fina Zunaida, Mazlina Mazri, terima kasih. Faizal Ni, Nurin Arifin, Erma Razali, terima kasih. Fezah Yasin, Zenaida Enriquez Zavia Zakaria, Coach Amy ya, terima kasih. Alright. Yusri Azhar, Cintaku Amirus ada, Wong Jowo dah berwaras Bihim, Fazali, Sahura. Mudah-mudahan kami sempat jumpa ya. Syukur alhamdulillah. Terima kasih atas doa. Cik Miss ya, sedekah subuh ya. Sedekah subuh, boleh sedekah setelah subuh ya. So ada ni dah habis waktu subuh lah ya. Salasiah Muradi, Hendrawati Lahudin dah share, terima kasih. 135 dah share, not bad, very good. Like dan share kepada 10 geng ya. Tabung korban pun dah share. Mimin Muhammad dah share. Muhammad Syafi'i ya, Sabridas ya,
Zainab Hassan, Waalaikumsalam. Wafa Nurul, Amir Rashidah, Zabiah Zakaria, Siti Hamidah, Maharaja, Jailani Osman, Kutut Morning. Good morning cikgu. Cikgu Kutut dari Sabah, terima kasih. Asim Dandang, Nur Azina, ya, Fatin Nabila, okey, Dayang Jamaah, Mazlina Masri, Jebon, lama tak nampak Jebon, ya. Waridah Kaimat Jebon. You make me happy. Jebon, ya. Sesabila, Nordin, Saliman, ya. Allah, Jebon bagi tu Abah pengerus, ya. Zabia Zakaria, Haris Hassan, Mei Mahmud, ya. Abdul Rahim Latif, Syed, terima kasih. Ya. Coach Amy doakan Tok Abang sihat. Terima kasih, syukur, alhamdulillah. Zurina Maisa ada, alhamdulillah. Ni semua orang hebat ni, kawan-kawan lama. Kaisara Balqis, Munma Isma. Cepat yang like dan share. Bagus 157, 200 kita sambung. Zarina Ismail, Stila Ella, Nurlela Wahab, Ezrina Adam, Amy Rashidah, Nurul Syafiqah Dawud, ya. Arman Bai, Sadiah Abu, ya. Sandra Elan, Ruby Dahlan. Like dan share guys, like dan daripada 10 kawan kita, ya. Tips untuk sentiasa ceria dan bahagia. Bahagian keempat hari ini, betul Puan Zainab, dia diulang balik tajuk kita hari ini. Koni Khairunisa, Zaitun Sina, Abenal channel, ya. Sandra Elan, ya. Erin Mat Said, Waalaikumsalam. Nur Haslinawati, Nur Hayati. Like dan share guys. Dia berhenti kat 163. Come on, cepat. Ania Jakil, Yayan Kabari ditanya. Waras Nur Hayati Syarif, Narima Ismail. Dr. Narima ada. Waalaikumsalam. Dr. Nari, Muhammad Abdullah, Iman Terapi, Dayang Jamaah, Mazni Abdul Malik, Erin, Ramlah Zul, Kutut, doakan Tok Abah sihat insyaAllah. Terima kasih cikgu. Muhammad Abdullah, Iman Terapi, apa khabar? Ucu ni, jangan jumpa ucu ni. Ajiz Abdul, Ruby Dahlan, Nurani Abdul Karim, Lina Nurlinda, Jepot. Dia pun doakan Tok Abah cepat sembuh. Terima kasih. Nurani Abdul Karim, Suhami Ismail, Allah SWT. Ina pun doakan Tok Abah. Yayan dah share, dia kata, ya. So cikgu Kotut pun kata dah like dan share. Munma Isma, Fatimah Abdul Wahab, Mazlina, Amelia Amira, Amanda Aini, Zainab Hassan, ya. Semua doakan Tok Abah. Terima kasih banyak-banyak. Ni ada seorang yang baru Tok Abah perasan ni. Cuba teka. Dia punya nama FB dia, Cuba teka. Alida Hamid, malah nak teka-teka Tok Abah tak sihat. Ami Sati. Ami Sati, ya. Ni ya jual sate ni. Wah, Sanglang Pontian. Sanglang Pontian, ya. Parit 1 Sanglang Pontian Johor Ustaz. Alah, Ami. Waras Normah Basar dah ada. Peter Tan, selamat pagi. Ya, thank you Peter. Kak Zah dah share. So Dr. Narima pun dah share. Yan Laila lagi. 184. Sikit lagi. Tuan Abah dah nak start, tapi tak boleh start sebelum dapat 200. Itu kita punya SOP, ya. Dayang Jamaah, cepat share pada kawan-kawan kita. To be fair, ya. Kita share je, kita akan dapat pahala. Mereka tak tuan pun tak apa. Kita alias dah usaha, ya. Norma Basar dah sebut. Jasni Ahmad ada dah, tapi mungkin dia dah awal tadi, ya. Ni pensyarah UUM yang hebat ni. Cik Ikin, Emilia, Ratna Laili, Litawa dah sebut. Terima kasih atas doa. Ni Linda Hugh, Ramlah Gani, lepas tu Yan sudah sebut. Ajar Mings, ya. Khalijah Sairan. Alah, ni Jawa mana ni Khalijah Sairan? Cuba sebut Khalijah Sairan. Jawa mana kau? Nora Muhammad, Hasna, Sanimah Haji Jamin. Sanimah Haji Jamin. Ini kau tak Jawa pun Banjar ni. Nora Muhammad, Zaitun, Nur Hayati. 201 share. Tu apa kena sambung, ya. Acik Zaza, Ibu Mida, Zainal Hassan, Faizal ni dah sebut. Cik N dah. Dan Cikgu Nazrin dah masuk. Okey, dua share. So, kita sambung, ya. So, kita sambung. Semalam tak berhenti kat nombor 11. Tip untuk sentiasa ceria dan bahagia. Kenapa sibuk nak ceria dan bahagia? Sebab kegembiraan, keceriaan itu satu
rahmat Allah. Dan hak kita lah. Kita Allah cipta untuk ialah memberi manfaat. Dan ikut kajian psikologi, orang yang ceria dan bahagia tanda orang bersyukur. Dan when you are happy, you can produce your best. Dan semalam Tok Abah Putih nombor 11 dengan kata kita kena sedar, kena peka, kena cakna butang hijau, butang merah, ya, dan kenal masing-masing punya kekuatan, kelemahan dan perkara yang menyebabkan kita bersemangat ataupun down. Sebab kegembiraan bukan ada di luar diri kita tapi dalam diri kita, cuma kadang-kadang kita tak perasan. Kegembiraan yang datang dari luar diri kita sementara, dan itu kata tu kita bergantung kepada persekitaran. Jadi kita tidak kata berjiwa merdeka. Kita kena berjiwa merdeka. Kita kena gembira dengan apa yang kita ada, syukur dengan apa yang kita ada, ya, dan keluarkan bakat-bakat, potensi, kehebatan, ya, dan atasi kelemahan satu persatu. Moving forward, kita akan jadi aset kepada keluarga, masyarakat, bangsa, negara, malah kepada dunia, insya-Allah. That was number 11 yesterday. Hari ini kita sambung ke nombor 12. Nombor 12, bagaimana kita nak sentiasa ceria dan kata tu bahagia. So Tok Abah mungkin sebab ialah bersama membantu Tok Mak yang sudah dijangkiti COVID 10 hari yang lepas, ya. So mungkin tolong lepas tu kurang jaga sanitasi dan sebagainya, maka Tok Abah ditulari penyakit COVID. Kenapa sibuk cakap tentang penyakit? Ialah nak cakap tentang konsep tular. Cara terbaik untuk kita gembira, ya, dan ceria dan bahagia ialah tularkan kegembiraan kita kepada orang lain. To be happy, give happy. When you give happiness, ataupun you make other people happy lah. When you make other people happy, sama rather God will make you happy. Dan pagi ni punya hadis, ya, punya hadis, perkongsian hadis, satu hadis yang hari ini punya, tiap hari ada satu hadis yang dikongsikan, kan. Tok Abah sempat jeling tadi, dalam kita sibuk-sibuk nak start tu, ya. Maka perkongsian satu hadis hari ini, Allah membuka aib kepada pembuka aib. Allah buka aib kepada orang yang buka aib. Daripada Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, mahfumnya, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat, ya, seorang Muslim, dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya walaupun ia dalam rumah. What goes round comes round. Awak cuba nak cari kesalahan orang dan dedahkan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui media sosial, melalui, be careful guys, kalau awak mencari salah orang dan hebahkan, Allah akan hebahkan salah awak. Dan kalau Allah dah hebahkan kesilapan, keaiban awak, you buat benda kat rumah, orang tak nampak pun orang akan tahu. Itu maksud hadis tadi. Be careful. Dan ramai antara kita, sedar tak sedar, kita kadang-kadang menyampaikan ataupun menularkan keburukan orang lain. Tok Abah punya poin nombor 12 ialah tularkan kebaikan, tularkan kehebatan, tularkan keceriaan. Tok Abah dah sebut sejak 40 tahun yang lepas. To be happy, make other people happy. To be successful, help other people to be successful. Bantu ramai orang untuk berjaya. InsyaAllah kita akan berjaya. Sebab Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain dengan ikhlas. Bukan orang saja, Allah akan tolong kita kalau kita tolong haiwan pun, binatang pun, kucing pun, ya. Dan Tok Abah pernah cerita dulu, kan, ada peribahasa Melayu, kalau kita tolong orang, orang pula aniaya kita, peribahasa Melayu berbunyi, ibarat melepaskan anjing tersepit. Mungkin pengalaman orang dulu-dulu, orang tua tu dulu, dia lepaskan anjing tersepit, maka anjing tu gigit dia balik. Itu yang dia katakan, niat nak tolong orang tapi orang tu pula aniaya kita balik, ya. Jangan ibarat melepaskan anjing tersepit, orang yang tidak membalas budi, menganiaya orang yang menolong kita. Tapi Tok Abah bukanlah banyak kali, tapi beberapa kali menolong anjing yang dalam kesusahan, anjing yang kelaparan,
kita tolong anjing yang terkurung, kita bantu anjing yang anaknya terjatuh dalam parit yang hampir mati. Datuk Abah selamatkan 3 anak, 3 ekor anak anjing. Mak anjing kalau kita kacau anak dia, dia akan gigit, dia terkam kita. Semua ibu akan berkorban demi anak-anak. Tapi ini kisah yang Tok Abah pernah cerita to some of you kan. Tok Abah pesan panggilan anak Tok Abah, okey, ambil kertas surat khabar banyak-banyak. Tok Abah nak tolong selamatkan anak-anak anjing yang hampir tenggelam dalam parit. So anak Tok Abah Syakir bawanya kertas banyak-banyak. Lepas tu Tok Abah suruh dia pegang kayu ni sebab mak dia tu seperti tu kan, takut-takut dia terkam Abah, halau dia. Jangan pukul, halau dia. Takut-takut dia sangka Abah nak cederakan anak dia. Tok Abah pun ambil baby anjing tu satu-satu bungkus dengan kertas ya. Tak. Apa mak dia buat? Mak anjing yang gigit belakangnya dia angkutnya dalam semak satu-satu. Lepas tu dah habis dia angkat anak-anak dia tu, lepas tu dia pandang Tok Abah, Tok Abah pun kokot, dia nak marah ke apa ke. Tapi nampak ya, ni Allah punya bat. Nampak macam seolah-olah dia berterima kasih. So Tok Abah tak tahulah sama ada betul ke peribahasa itu, berdasarkan pada pengalaman orang dulu-dulu. Ibarat melepaskan anjing tersepit. Sebab Tok Abah punya kefahaman dan ialah pengalaman. Anjing yang tersepit lah kalau kita lepaskan, I don't think dia akan gigit kita balik. Anjing pun kalau kita bantu, insya-Allah tahu berterima kasih. Sebab makhluk Allah ni termasuk anjing, kucing, dia faham. Dia dapat faham aura manusia, niat kita. Sebabnya Tok Abah sebut orang yang sayang anjing, yang sayang kucing, binatang-binatang ni akan datang untuk minta bantuan, minta makan kepada kita. Ya, orang yang suka kucing, banyak kucing akan ramai ke banyak kucing akan datang pada dia minta makanan. Ni kucing gelandangan. Ya, dan kucing-kucing ni takkan pergi pada orang yang memang benci kucing. Sebab kucing nampak aura kita, sama ada kita suka, negatif ataupun neutral kepada kucing. Kucing haiwan yang sangat peka kepada sensitivity manusia, emosi manusia. Even haiwan pun akan sayang menarik sayang, benci menarik benci. Mungkinlah ya, ni teori ini teori. Mungkinlah orang yang menolong anjing dengan rasa benci, rasa fed up, rasa terpaksa. Allah, kau ni menyusahkan aku anjing ni, ya. Dia macam tak reda. Mungkin Taubat tak tahu ya. Mungkin itu yang ibarat melepaskan anjing tersepit. Kita melepaskan anjing tu dengan tak berapa reda, tak berapa ikhlas, maka digigit kita balik. Ada kemungkinan. Kalau betul lah itu yang berlaku. Sebab Tok Abah punya pengalaman dan pemikiran lah ya. Pengalaman yang lepas, insya-Allah lah haiwan pun ya pandai membalas budi. Seperti mana yang kita ya biasa baca hadis ya, seorang wanita jahat yang membantu seekor anjing yang kehausan dengan ambil air dengan kasut dia, pun Allah balas kebaikannya dengan pahala masuk syurga. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Itu sebabnya, so jom kita berbuat baik ya. Tularkan kegembiraan kepada orang lain, kita akan rasa gembira, akan rasa bahagia, insya-Allah ya. 207 orang dalam kelas, 210, 283 dah share, dayang jamaah ya dah masuk, Marpuah Buhari masuk ya. Faizal don't spy people. Kata Faizal ni, don't scolding lah, jangan cari salah orang. Tu hadis hari inilah, jangan cari salah orang, nanti Allah akan dedahkan keaiban kita ya. Spread love and peace, kata Faizal ya. Tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Itu pun maksud hadis. Barang siapa yang tutup aib orang, yang maka Allah akan tutup aib kita, insya-Allah ya. Hebahkan, Nabi bersabda, maksudnya sebarkan apa ni, yang baik hebah-hebahkan, yang buruk sorok-sorok ya. Bukanlah buruk tu artinya kejahatan ataupun kesilapan ya. Orang tu mencuri, kita diamkan. Orang tu rasuah, kita tahu, kita diamkan. Itu tak masuk campur. Itu bukan yang Tok Abah masukkan ya. Kalau orang tu buat jenayah, kita kena melapor ya. Jiran kita pukul isteri dia,
Takkan kita yang baik hebat-hebatkan, yang buruk jangan hebat-hebatkan. Itu salah. Itu tanggungjawab, itu kita punya kita punya responsibility untuk mendedahkan, ya, insya-Allah. So Mazlina Masri, terima kasih, ya. Allah akan tolong kita selagi kita tolong orang lain dengan ikhlas, insya-Allah, ya. Alright. Yang ini dah semalam 2-3 hari lepas bila kita batuk, satu dada macam nak pecah, sakit, ya. Itu salah satu simptom COVID. Tapi sekarang bila dah batuk dah lega sikit lah, dah lega, ya. Dan ni masuk hari ke-5 dah. So dah kurang, mudah-mudahan 2 hari lagi free nak test balik-balik, ya. Abang RTK insya-Allah dah bebas. Sebab tu abang ada 2-3 kerja yang kena offline, ya, kena jumpa orang. Ada forum perdana pada 2 hari bulan Jun, insya-Allah dah bebas lah, ya. Dan malam ni tu abang akan ada bersama dengan warga UPM, sebab program anjuran KDTI, ya, College KTDI, College Tun Dr. Ismail, college ketiga lah, third college, ya. So malam ni tu abang akan bercakap 8.30 hingga 10.30 malam, link melalui FB Live, College Tun Dr. Ismail, cakap tentang bagaimana nak memperkasa kesihatan minda, kesihatan mental seronok, ya. Abang akan bercakap sekitar 2 jam, 8.30 hingga 10.30 malam. InsyaAllah abang dah bersedia, ya. Abang excited, ya. Cik Nun Abu Bakar, Cik Ahmad Musa, ya, Muhammad Rajiz Haji Muhid, ya, Ji Fadil pun ada, ya, dan Wong Jowo, masya-Allah, ya. Adi Bujang, Fakrul Razi Cani, okey, Hanina Ani, Lasteri Said, ya. So dan Fazali pun ada, Rupiah Abdullah, okey. Baik. So, tak boleh lupa, ya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 9 Jun. 9 Jun tu Abah dengan Cikgu Saiful, kita punya CEO, akan buat webinar, bukan webinar, kita akan buat kelas kelas secara offline, dalam kelas, ya, bukan dalam talian. Kita akan bersemuka 9 pagi sampai 4.30 petang. Di mana? Di DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah, di Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. Dewan yang cantik, selesa. Kita cuma akan ambil maksimum 50 orang peserta, ya. Itu pun kita SOP yang disarankan, ya. Kita akan berbincang mengenai psikologi di tempat kerja. Atau Abah dah siapkan nota yang cantik, yang komprehensif, yang seronok ni, bagaimana kita nak memahami psikologi manusia, terutamanya hubungan antara gender, laki-laki dan wanita di tempat kerja, memahami, berinteraksi, membangunkan, menegur dan sebagainya. Sangat complicated sebenarnya, sangat menarik, ya. Tetapi ianya kalau kita faham, tak kenal maka tak cinta. Bila kita faham, kita kenal, maka kita dapat menjalankan dengan sebaik mungkin, ya. Semuanya dengan ilmu. Tu abang nak kongsi pengalaman 40 tahun di lapangan, bagaimana nak memahami psikologi manusia, ya. Tu abang telah belajar selama lebih 40 tahun, tengok orang, tahu dia punya peribadi, dan kita dapat berbicara mengikut personalitinya. Khatibun nasa ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia ikut dia punya kadar akalnya, personalitinya, mental situationnya, intellectuality-nya, gitu, ya. Dan Tobah dah sebut semalam, ya, orang lelaki biasanya dia pakai fokus kepada otak kiri. Orang perempuan Allah cipta otak kiri dan otak kanan boleh criss cross. Jadi mereka dapat buat macam-macam serentak, ya. Orang perempuan boleh buat 5, 6, 7 kerja at one time. Sebab otak kanan dengan otak kiri, dia punya wiring dah cantik sejak lahir. Itu sebabnya orang perempuan, ya Allah, dia buat sambil bercakap, sambil masak, sambil duduk dengan anak, sambil handphone, sambil goyang-goyang, sambil kemas-kemas, ya. Macam-macam dia boleh buat serentak, not man. Tetapi ni maklumat yang Tok Bah baru dapat lah, ya. Baru baca, baru dapat ilmu, ya. Laki-laki berumur 60 tahun ke atas, ya, otak kanan dengan otak kiri Allah akan serasikan, harmonizekan. Allah serasikan otak kanan dengan otak kiri bila umur 60 tahun ke atas. Jadi orang lelaki yang umur 60 tahun ke atas lebih tenang, lebih kreatif, lebih kata orang tu matang, lebih
bijaksana lah, sepatutnya lah. Wisdom. Sebenarnya orang tua kata apa? Ini menarik ya. Orang tua kata, orang laki-laki biasanya rambut pendek, akalnya panjang. Bukan pandai ya. Akalnya panjang. Orang perempuan yang biasanya rambut panjang, akalnya kurang panjang lah. Bukan tak panjang. Akalnya panjang, tapi kurang panjang. Allah buat begitu ya. Allah tak boleh tak buat orang perempuan dia fikir panjang sebelum tidak. Kalau begitu meninggal anak-anak ya. Anak-anak emergency, anak itu mak tu nanti mak fikir dulu, mak fikir macam mana nak buat. Tak ada. Mak akan terus zap. Allah buat orang perempuan berfikir cepat untuk selamatkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya, harta bendanya dan harta benda suaminya. Itu antara peranan wanita yang Allah telah cipta begitu. Tapi laki-laki Allah cipta untuk membimbing, menjaga, mengawal. Ar-rijalul qawwamuna 'ala nisa. Jadi kita kena fikir cara panjang, cara kata orang tu holistik, secara futuristik, cara banyak langkah. Tengok lelaki 5, 6, 7 langkah dia punya fikir. Itu sebabnya dia kalau isteri tanya dia tak jawab serta-merta. Bukan tak nak, dia tengah fikir. Dia fikir. Paling kurang 10, 15, 20 saat. Yang semalam Tok Abah kata apa? Ada orang yang Tok Abah tanya, laki-laki, dia mengambil masa 120 saat baru dia respon. 2 minit kemudian baru jawab. Tok Abah kan termenung air. Orang tu ni dengar tak aku cakap, ya. Tok Abah tanya seorang ustaz, "Ustaz, apa rahsia ustaz? Kalau ustaz memberi tazkirah kepada kami." Masa tu Tok Abah sebagai pengurusi surau tanya, "Apa yang ustaz sampaikan kami dapat terima dengan hati terbuka." Dan bila saya cek dengan para jamaah, mereka amalkan apa yang ustaz sampaikan dan kebanyakannya lekat berbanding ustaz-ustaz lain yang memang hebat-hebat, yang glamour, yang terkenal satu negara, kami panggil ke surau kami, tapi kadang tak lekat apa yang mereka sampaikan. Apa rahsia ustaz? Itu soalan Tok Abah kepada seorang pentazkirah, guru kami lah. Ustaz tu diam ya. Diam 10 saat, 20 saat, 30 saat, 40 saat, 1 minit. 1 minit setengah, 2 minit, lebih lah. Dekat 3 minit baru dia sambil angguk-angguk. Dia pun jawab pelan-pelan. Ya Allah, lamanya. Allahu Akbar. Tok Abah baru nak ulang balik soalan. Dia kata, sebenarnya, dia jawab. Rupanya dia ambil masa hampir 2 minit setengah untuk berfikir. Dahsyat ya, laki-laki. Laki-laki sebenarnya bila habis memberikan tazkirah, ceramah, anak ni tak habis kerja. Yang Tok Abah tanya, habis ustaz ada kerja lain ke? Lepas ni tak, tanggungjawab saya belum selesai. Habis saja bagi tazkirah, saya kena balik, kena solat taubat, kena minta ampun kepada Allah, kok tersilap mengajar, kok ada kesilapan dalam memberikan penjelasan, dan berdoa supaya semua yang disampaikan itu Allah beri kefahaman. Yang menyampaikan saya, yang beri kefahaman kepada semua pendengar peserta program ataupun yang hadir, ialah Allah. Allah yang beri kefahaman. Dan Allah yang mengetuk hati, memberi taufik dan hidayah. Hidayah dan taufik untuk menggerakkan manusia untuk berubah. So, yang menyampaikan kita, yang menyentuh hati dan memberi kefahaman Allah. Yang menggerakkan manusia untuk bertindak dan mengamalkan Allah. Yang mengamalkan manusia. Dan untuk dijadikan satu tabiat, kena lakukanlah yang Tok Abah sebut 40 hari. Baru Tok Abah faham. That was in 1987. 1980s lah. Tok Abah tanya, dan sejak itulah Tok Abah bila dah bagi ceramah ke, bagi kuliah ke, dulu tak pernah buat. Before that tak pernah buat. Kita pensyarah tak pernah buat. Tiap malam solat taubat, istighfar banyak-banyak, dan solat hajat untuk anak murid, untuk peserta, untuk alumni program kita. Allah bagi kefahaman dan sentuh hati mereka untuk amalkan apa yang kita sampaikan. Itu rahsia daripada Allahyarham Ustaz Ghazali Hasbullah, seorang guru kami yang sangat Tok Abah kasihi, yang Tok Abah sangat berhutang budi, dan Tok Abah banyak belajar tahun 80-an semasa Tok Abah jadi pengurusi surau. Itu hebatnya manusia, yang nak menjadi aset kepada masyarakat.
So, apa contoh? Bagaimana kita nak tularkan kegembiraan kita kepada orang lain? Cakap senanglah. Ya, cakap senang. Yalah, kita kongsilah, tularkan kegembiraan. Ya. Tahu apa pernah ya? Tahu apa pernah? Ni masa tak tahu bila. Tahu apa ikut seorang kawan. Sampai kat Tul. Dia pun angkat tangan. Tak apa sampailah. Dulu zaman kita bayarkan dulu. Bayarkan. Tapi si budak tu kata, tuan, tu kereta depan telah bayarkan tuan menyetul 30 sen. Ya Allah, dia Tuan kata, ya Allah, bestnya ya Allah. Ya. Itu berlaku 30 tahun yang lepas. 2 minggu yang lepas, Tok Abah gunting rambut. Tok Abah gunting rambut kat kedai. Gunting rambut kedai. So, tengokkan kan kemas handsome ni 2 minggu lepas. Bukan cerita dia pasal gunting rambut. Tapi masa Tok Abah nak bayar, ada seorang wakil rakyat daripada Kelantan. Tok Abah tak ingat siapa namanya. Allah, daripada Kelantan. Wabi Halim, Datuk Halim ke tak tapi Tok Abah ada sebut, ada tulis dia punya phone, ya. Dia belanja Tok Abah gunting rambut. Dia bayarkan RM15. Alamak, rahsia. Ya. Orang ingat Tok Abah pergi ke hair salon yang bayar RM100 kan? Kan nampak macam macam potongan Aaron Aziz, nampak ni? Ya. So ada ke RM15 aja. So dibayarkan, ya. Dia bayarkan. Tok Abah kata, ya Allah, gunting rambut pun orang belanja. Muka Tok Abah ni memang muka 8 asnaf lah, ya. Dalam makan orang belanja, ya. Tok Abah pernah, ni dia. Tok Abah pernah refleksologi urut kaki, ya. Sebelah Tok Abah siapa? Menteri Datuk Hanazlah, ya. Datuk Hanazlah, Menteri Kewangan kedua. Ya, so bil untuk urut tu lebih kurang 100 lah, ya. 100 sebab Tok Abah urut 1,5 jam ke 2 jam. Baru nak bayar, dah menteri tadi bayarkan. Tok Abah punya urutan ni menteri tu dah tolong bayarkan. Tok Abah kata, ya Allah, ya Tuhanku, urut pun orang belanja. Itulah, ya. Allah punya kuasa, ya. Kadang-kadang rezeki dalam bentuk yang berbagai-bagai. Itu pengalaman Tok Abah, ya. Makan orang belanja biasa, ya. Orang Tok Abah pernah pergi Langkawi dengan Tok Mak, ya. Shopping pinggan mangkuk, apa nama, Kopal lah, Korok, entah apa pun dah, mana brand mana tahu, ya. Beli, ya. Yang tolong apa nama, temankan kami tu Cik Mi, kawan Tok Abah, yang Tok Abah adalah sikit-sikit counsel anak dia dan, ya, bagi nasihat, ya. Kami pun beli tak banyak lah, ya. Kita beli dalam 400-500 punya produk online, ya, dengan pinggan mangkuk dan sebagainya kan. Nak bayar saja. Dah bayar encik, dah bayar. Tak, saya kata, saya yang beli, ni kredit kad saya belum bayar. Dah bayar, kata budak perempuan tu. Macam mana pula dah bayar? Saya yang pegang kredit kad. Ada orang bayarkan, kata. Kau, ya, ya, 500 punya pinggan mangkuk, Kopal and Vision ke apa ke entah benda, ya. Orang bayarkan. Kau nak kira macam mana tu? Nak kira macam mana tu? Allahumma selamat. Dan Tok Abah pernah cerita kat awak kan? Kami satu meja makan kat restoran Arab, Ad-Diyafah. Dan sebelah tu ada satu grup juga, ya, dalam 12 orang, kami ada 10 orang makan, ya. Kononnya adalah jamuan birthday party. Tok Abah pun baca doa selamat sikitlah, ya. Agak kuat, dan meja-meja sebelah semua angkat tangan, tumpang mengaminkan doa kita. Bil kami dekat 1,000 lah, ya, dekat RM1,000, ya, 900 RM1,000, ya. Makan 10 orang kat Ad-Diyafah restoran, yang faham-faham lah kan. Nak bayar saja. Dah bayar dah. Tok Abah yang janji nak belanja dia orang. Siapa yang bayarkan? Tu meja sebelah bayarkan. Kami makan bukannya 200-300. Ya, dekat 1,000 punya bil, meja sebelah. Just because dia orang tumpang mengaminkan doa, ya Allah. Tok Abah kata, ya Allah, murahnya rezeki kami lah, syukur, ya. Ini contoh, ya. So, bagaimana nak menularkan kegembiraan? A simple smile make people happy. Smile. Keduanya, compliment, puji, ya. Bayarkan bil orang, bayarkan tol orang. Tok Abah kalau kat kedai mamak biasanya, yang orang tu sarapan roti canai dengan teh tarik, biasanya RM3 lah, RM3 lebih kurang, ya. Mamak,
Kasih bayar semua itu meja. Kadang nampak meja polis ya, kawan-kawan kita polis ya. Tok Abah akan bayarkan ya. Senyap-senyaplah, bukannya hebatkan. Oi, saya belajar. Tak ada, itu wakil rakyat. Wakil rakyat memang pemurah kan. Dia memang, tapi Tok Abah bukan. Tok Abah senyap-senyap je. Tok Abah senyap-senyap cakap kat mama, ini tolong bayar semua ya. Nanti kira semua. Dia pun kira pelan-pelan ya. Alhamdulillah lah. So bila kita amalkan belanja orang makan ya, maka orang akan belanja kita. Bayarkan parking ya. Kadang tengok orang dia terlupa nak parking, parking coin tak ada ataupun parking tiket tak ada, kita buatkan. Kalau tidak kena saman. Member yang nak saman dah ada. Ya. 1 jam 50 sen. Kalau tak bayar saman kena RM10. Kesian orang tu. Ya. RM10 untuk anda mungkin kecil. Tapi RM10 untuk orang tertentu besar ya. Mungkin itu dapat cover susu anak dia 2-3 hari punya susu ya, ataupun diaper. So kita bayarkan, kita buatkan. Cek kejap. Ya. Saya terlupa. Tu orang tu nak saman kita dah, kita bubuh. Ya, kita bubuhkan pembayaran parking untuk orang. RM50, 50 sen aja. Tetapi nilainya ya, orang tu seronok ya, tak hilang RM10 kena saman. Ya, dan yang pentingnya apa? Dia rasa sangat gembira ya, orang dapat selamatkan dia. Ya. Bayarkan parking ya. Ya, Tok Abah kena bayarkan gunting rambut. Ya, apa salahnya kalau nampak orang gunting rambut ya, anak-anak dia tengok YouTube, dia tahu dia ni orang yang bukan orang senang, bayarkan. Bayarkan untuk anaknya 2-3 orang. Anaknya 3 orang, seorang budak-budak RM10. Budak-budak RM10 ya. Kalau di kawasan Bangi lah ya, RM10 budak-budak sekolah ya. Maka kalau 3 orang RM30. Kalau gaji dia cuma RM3,000, belum duit rumah, bayar kereta untuk ya, dan ayam 1 kilo pun RM10 sekarang. Sampai 10 tempat 12, memanglah ada dia punya guaranteed price, ada RM8.5 ke sekilo. Tu pun Tok Abah baru belajar harga ayam, sebab ujung-ujung ni semua barang sangat mahal. Maka tanyalah berapa harga sekarang ya, yang dijamin apa, ceiling berapa dan berapa actually di pasaran. Dan di sebagai tempat macam kat Bangi pun maksimum 2 ekor aja sekali beli. Cuma yalah, kadang-kadang kalau kita ada kawan dapat apa ni, tempat awal dapatlah 4-5 ekor. Tu apa, keluarga besar ya, ramai yang duduk kat rumah. Kalau 2 ekor memang tak cukup lah kan ya, sekali beli. So kita kan dapatlah 5-6 ekor, alhamdulillah ya. Sebab kita buat tempahan dan kita banyak berkawan dengan orang akan tolong kita. Ingat ya, program kita ni dibawakan oleh webinar pada 9 bulan Jun ya, psikologi tempat kerja. Link ada kat komen pin kat atas, ada link ya, bagaimana nak register. Dan Dr. Narimah, sahabat Tok Abah, telah war-warkan pada orang-orang UPM, pegawai-pegawai pendolong pendaftar kat UPM telah tahu. Mungkin mereka akan hantar beberapa orang peserta. Orang pertama mendaftar ialah Coach Amy Hamijah ya. Terima kasih Coach. Dia buat duduk kat Seri Putera rupanya ya, dekat je dengan Bangi ya. Coach yang telah ikut 3-4 program Tok Abah, dia akan ikut program psikologi tempat kerja. Thank you Coach. Mungkin ramai lagi mereka yang, dan insya-Allah program ni akan seronok. Kita memahami psikologi diri, psikologi manusia, dan sedikit pelaburan ini akan memberikan kata orang tu santapan rohani, santapan emosi, santapan ilmu yang akan berbaloi, berguna. Mungkin kita akan dapat menyentuh ribuan manusia secara positif. Yang penting kita akan jadi aset kepada keluarga kita. Kita akan dapat membantu anak-anak keluarga kita, membantu orang lain, dan insya-Allah kita akan jadi seorang warga kerja yang lebih efisien. Kalau seorang pekerja lebih baik, seorang pemimpin lebih baik, dan seterusnya begitulah. Ya, so please come to our webinar, seminar Tok Abah pada 9 bulan Jun. Kata orang tu, psikologi di tempat kerja, psychology at work. Simple, straightforward, tapi insya-Allah akan beri manfaat kepada semua warga kerja organisasi kerajaan dan swasta. Ya, dan of course ya, program kita juga selalu disokong oleh tabung korban. Jom kita menabung ya, untuk kita secara online untuk berkorban dan akikah di Malaysia melalui tabung korban. Dan insya-Allah tahun ni kalau ada rezeki, Tok Abah pun akan berkorban dengan Tok Mak, 2 share melalui tabung korban. Tok Abah dia punya duta kepada tabung korban ya. Semuanya secara online, semuanya kata tu dapat kata untuk kelulusan cara pengutipan oleh bank negara, ada panel syariah yang diterajui oleh Ustaz Al-Ta'ah. So semuanya legitimate, semuanya baik, dan daging korban dan akikah
akan dibantu, diagihkan melalui pasaraya Maidin seluruh negara, ya, pasaraya yang terpilih. Wow. Maidin pun bantu untuk agihkan daging-daging korban, ya, yang dilayangkan melalui tabung korban, insya-Allah. Jadi kalau kita buat kerja baik, Allah hantar ramai orang yang baik-baik untuk membantu, insya-Allah. Ya. Dan ramai, ya, ratus ribu anak telah dapat manfaat daripada Excel Plus, makanan tambahan perasa coklat yang mengandungi vitamin C untuk immunity, kolesterol, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA, ada biji teratai. Tuan Abang selalu sebutkan biji teratai ada aura ketenangan. Kenapa kita bagi simbol ikon bunga ros tanda sayang? Dalam bunga ros, bunga mawar ada aura kasih sayang. Dalam lada putih ada aura menghalau jin dan syaitan lah, ya, yang masalah gangguan paranormal. Yang dalam daun bidara ada aura menghalau syaitan jin yang mengganggu jenazah. That's why jenazah orang Islam dimandikan menggunakan daun bidara sebagai ikhtiar, ya. Dahsyat, ya, dan banyak, ya. Tuan Abah ada belajar 10-12 herba yang memang ada aura menghalau makhluk-makhluk yang tidak baik ini daripada manusia sebagai usaha untuk rawatan. Ya, itu sebabnya ada orang yang ada masalah aura dia sempit, dia mandi bunga. 7 bunga, 7 warna, 7 aroma. Baca selawat, niat Allah yang merawat segala-galanya. Jangan buat benda-benda yang syirik, yang khurafat, yang bukan-bukan. Tapi kita faham, ini ialah ikhtiar. Ini ialah kita gunakan aura. Kita gunakan aura atau aroma terapi dan color terapi sebab bau bunga jadi sebab terapi. Warna bunga jadi asbab terapi. So kita gunakan itu untuk merawat aura kita supaya jadi positif, ya, kita gembira, orang sayang dan sebagainya. Subhanallah. Ya, tapi kena dengan ilmu lah, ya. Dengan ilmu, dengan belajar, dengan minta nasihat. Jangan memandai-mandai seorang-seorang. So, ini, ya, bila kita, ini untuk anak-anak umur 2 tahun hingga 80 tahun pun boleh, ya. InsyaAllah akan berikan mereka tenaga, fokus, ya, ketenangan. Bila dah makan ni apa jadi? Anak-anak akan mudah belajar. Suruh pula mereka belajar duduk menghadap kiblat, ya, dengan baca alam nasyrah. So mereka akan seronok belajar, lama belajar, dapat fokus, dapat tenang, ya, bertenaga. Bila ini dapat dilakukan seluruh, apa jadi? Lama-lama pandailah. Bukan makan ni terus pandai, tak. Itu bohong. Ya, makan ni akan berikan keterangan, semangat, tenaga, konsentrasi, ya, membantu perkembangan minda. Tetapi yang penting dia seronok belajar, mudah belajar, lama belajar, yang dapat mencerap, akhirnya pandailah. Gitu. Bukannya makan terus pandai, ya. Itu Tok Abah tak overclaim. Ada orang kata makan 3 hari terus pandai, mengarut. Itu dah macam sihir, ya. So insya-Allah lah. Dan ni dia punya ikon, dia punya di ikon dia lah, dia punya mascot. Ikon mascotnya lah Didi and Friends. Dan mascot utamanya gambar Tok Abah. Mascot kepada Excel Plus coklatnya. Dia memang dah ribu-ribu anak yang telah dapat manfaat, ya. Dan ini sudah dalam pasaran sejak 15 tahun dalam bentuk yang lain, tetapi telah diadaptasi, dibuat uji kaji, dan ratus ribu anak-anak di Malaysia telah dapat manfaat, ya. Testimonial memang banyak sangat. So dengan izin Allah, subhanallah, ya, it cannot go wrong because dia punya bahan-bahan tu telah diuji kaji, ya, dan memberi manfaat secara umum, ya. Dan mencelah. Dan yang penting bila mak ayah mula bagi anak makanan tambahan ini, maka mereka juga berubah. Cakap positif, doa positif, haramkan perkataan negatif, ya, ambil masa untuk bersama anak, maka all rentetan perubahan pada mak ayah ini akan membawa kesan-kesan positif yang sangat baik kepada anak-anak. Pengorbanan ibu bapa untuk anak-anak akan memberi kesan kepada paling kurang 7 keturunan sebenarnya sampai akhir hayat, sampai zaman berzaman, sampai kiamat ada impak, insya-Allah. Okey. Alright, ya. So tularkan gembiraan, ya. Dan yang paling penting ialah
Dan Tok Abah dah selalu sebutkan, maafkan semua orang tiap-tiap malam. Itu bukan saja kita memberi khidmat kepada orang lain, supaya orang lain pun lega, ya, terhindar daripada seksa Allah lah bila kita maafkan mereka. Tapi yang paling penting, bila kita maafkan orang, kita membantu diri kita. Kan Tok Abah dah sebut dulu kan, barang siapa maafkan semua orang, kita akan tenang, hati kita bersih, kepala kita tenang, badan kita sihat, muka kita comel, Allah ampunkan kita, manusia maafkan kita, pintu-pintu rezeki terbuka, dan banyak perkara-perkara positif akan berlaku sebab kita maafkan semua orang sebelum tidur tiap malam. Tok Abah sebut ni ribu-ribu kali dan akan terus ulang sebab masih terlampau ramai orang di Malaysia terlupa atau masih enggan memaafkan orang lain tiap-tiap malam, ya, sebab dia kata senang-senang, dia tak kena kacau, dia tak kena fitnah, dia tak kena sabotaj, dia tak kena tipu, bolehlah senang cakap. Kita maafkan orang bukan untuk selamatkan orang itu sahaja. Kita maafkan orang untuk selamatkan diri kita, untuk rawat diri kita, untuk tenangkan fikiran kita, untuk buka rezeki kita. Ya, we do a service to ourselves. Ya, bantu diri kita dengan maafkan orang lain. Dan Tok Abah dah sebut selalu, ya, cuba Google, cuba tabayun, tanya ulama. Salah satu sifat penghuni syurga ialah kemaafan, memaafkan semua orang. Okey, nombor 12. Nombor 13. Ini pun Tok Abah dah bincang dan sebut, ya. So pagi tadi pun Tok Abah cek balik, dan malam nanti Tok Abah juga akan pesan pada warga UPM yang akan mengikuti program kata tu bagaimana nak memperkasa kesihatan mental, ya. Salah satu cara untuk lebih positif, lebih yakin diri ialah bandingkan diri kita dengan orang lain. Hentikan bandingkan diri kita dengan orang lain. Stop comparing yourself with other people. Ya. So Tok Abah dah sebut ni banyak kali dah, tapi kerana kita masih dengan sedar atau tak sedar, alamak, kenapa aku tak sekaya dia, kenapa aku tak seberjaya macam dia, kenapa aku tak, ya. So kita selalu tak puas hati, kurang bersyukur sebab membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan Tok Abah selalu pesan, bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita yang semalam, dan pastikan kita yang hari ini slightly better daripada kita yang semalam. Orang yang berjaya, beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So kita keep on improving. Tapi jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Dia akan membunuh semangat, dia tidak akan membantu, dia akan menyebabkan kita kurang yakin diri. Ataupun yang paling teruk, bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita kurang bersyukur. Alamak, kalaulah aku kaya macam dia, kalaulah aku pandai macam dia, kalaulah aku handsome macam dia. Manisha Ingkur, nama tak nampak dah, ya. Terima kasih Manisha, ya. Nurul Fatin ada, Nuraini Misbah pun dah lama tak perasan, ya. Cik Akmal Musa dah selalu, ya. Amy Samad, Aminah Ismail, Siti Afsakullah dah sebut, Nur Hayati Syarif, Danal Abidin Hashim, Sadiah Abu, Cik Su, ya. Nurul Fatin, Allahumma salli Fauzian Ismail, Cik Akmal Musa, Zainab Hassan dah sebut, ya. Alright. So anak kita pun jangan kita bandingkan anak kita dengan anak orang, nanti kita tak bersyukur. Jangan bandingkan isteri kita dengan isteri orang. Jangan bandingkan suami awak dengan suami orang. Jangan, ya, nanti awak kecewa. Dan semua orang pun tak suka dibanding-bandingkan. Semua suami akan kecil hati kalau dibandingkan dengan orang lain. Walaupun dengan bapa awak. Awak ni tak macam bapa saya lah, bang. Yang awak ni tak macam abang saya. You ni tak macam bos I. Don't ever compare any man or any woman for that matter with anybody else. It is degrading. Takut-takut kita berdosa tau. Sebab kita telah menghina ciptaan Allah. Ya. So itu satu perkara yang Tok Abah dah pesan. Elak bandingkan diri kita. Kata pakar psikologi, comparing yourself with other people is the thief of joy. Membandingkan diri kita dengan orang lain adalah pencuri kegembiraan. Pencuri kegembiraan, penyamun kepada kegembiraan ialah membandingkan diri kita dengan orang lain. Wow. Ya. So itu sebabnya
Kalau awak ada dalam WhatsApp group yang sibuk cerita, oh dia ni terlalu travel ke Itali. Macam semalam tengok drama apa? Dendam Seorang Isteri. Ya. Ya, si whatever nama tu lah ya, Fasha Sanda tu kan. Dia kata dia nak ajak suaminya, suami kata kita kena pergi honeymoon ya. Kita pergi Paris, boleh tak? Suami dia kata si Haris, ingat nak pergi Langkawi je. Betul-betul lah ya. Bukanlah tak romantik ya, memang baguslah cuti-cuti Malaysia. Dia ingat nak pergi Langkawi. Dia saja sebab si Fasha Sanda ni entah siapa namanya dalam drama tu, dia nak balas dendam. Dia ni memang itu bekas suami dia ya. Si Haris tu jahat betul dengan mak mentua yang jahat kan. Dramanya pun Dendam Seorang Isteri. Ini drama Korea sebenarnya. Drama Korea dipadankan di drama Korea 80 siri kau. Semalam siri yang ke-50. Tok Abah tahu semua. Tok Abah tengok terus ingat. Ya, Tok Abah kan kena latih otak ya. Umur 71 tahun kena keep on using. Dan semalam Tok Abah terbaca. Terbaca satu penemuan. Orang perempuan untuk mengelakkan nyanyuk kena bercakap dan bercakap dan bercakap. Salah satu cara untuk mengelakkan lupa dan nyanyuk untuk orang perempuan ialah bercakap. Ya, patutlah Tok Mak banyak cakap. Dia cakap dan cakap dan cakap dan cakap. Sebab untuk satu ialah melatih otak. Keduanya mengelakkan nyanyuk. Itu kajian ya. Tok Abah kata, oh sekarang Tok Abah kena redha lah. Cakap pun cakap lah. Ya, sebab bila dah tak ada nanti baru kita akan rindu pada cakap-cakap ini. Ramai kadang anak kata, Allah mak aku ni sekarang ni banyaknya cakap. Ramai anak yang kadang-kadang tak berapa sabar dengan kerana orang tuanya. Sebab kenapa mak aku, bapa aku ujung-ujung ni banyak cakap? Sebab kita rasa kita dah tak lama lagi di dunia. Dan kita kena berikan pesanan-pesanan sebanyak mungkin kepada anak-anak kita. Tapi anak-anak tak perasan. Mak bapa aku tak macam ini dulu. Dulu mean 20 tahun yang lepas. Dulu mean 10 tahun yang lepas. Sebab mak bapa awak 10 tahun lepas ialah umur 60. Sekarang mak bapa awak umur 70. So mereka sudah amat berbeza. Mereka sudah tua. Ya, mereka semua dah rasa masa mereka amat singkat. So they are people in a hurry. They are people in a hurry. So anak-anak toleransilah ya. Kena tasamuh kepada ibu bapa yang sudah tua, yang banyak cakap, yang banyak karena. Sebenarnya itu dah. Ya, salah satu soalan yang Tok Abah ditanya, what if keluarga kita sendiri yang membunuh semangat kita, menyebabkan kita stres, cakap-cakap, komen, komplain. Yang pertamanya kena ingat ya, kadang-kadang kita ni membaca apa yang diucap tapi kita tak baca apa yang diniatkan. Sebenarnya seorang pakar psikologi yang Tok Abah sangat setuju, dia kata apa? Always remember, when someone you love tell you or criticize you, you must understand what is the loving intention. Apakah niat cinta? Ya, itu sebabnya mak ayah komplain, mereka berbicara dengan cinta, dengan sayang. Do you know that? Anak-anak tahu tak? Mak bapak kalau komplain, kalau cakap, kalau nasihat, mereka berbicara dengan penuh cinta. Mereka berbicara full of compassion. Do you know that? Memanglah bunyinya macam, ya Allah, orang tua ni sibuk tanya, sibuk cakap, sibuk pesan. But, betul kata pakar psikologi, you must understand what is their living intention. So that you can understand more than what is being said. Kan ingat Tok Abah selalu cakap, kata Peter Drucker, komunikasi yang paling unggul, yang paling ultimate ialah apabila kita dapat memahami apa yang tidak terucap. Apa yang tidak diucap, kita faham. Because we understand the loving intention behind every advice or every criticism or every kata tu statement lah ya. Apa yang dicakap tu ada dia punya niat-niat sayang, niat-niat cinta. Dia tak ada bad intention, insya-Allah. Memanglah dalam drama dia lah. Dalam drama tu memanglah kadang nenek ke mak mentua ke yang hati busuk, itu drama lah, drama ya. Dalam real life mungkin satu dalam 1000 kot ya. So janganlah jadikan dia sebagai satu nama kata tu perkara yang diwar-warkan di kan Tok Abah sebut ya, hebarkan yang baik-baik ya, hebarkan, tularkan kegembiraan, jangan sebarkan keburukan.
Okey, itu poin nombor 13. Elak bandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Okey. So, sekarang dah pukul 7.55. High time lah, ya. Tok Abah berhenti kat nombor 13 lah, ya. Ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 9 bulan Jun, iaitu psikologi manusia, psikologi di tempat kerja. Please come. Tu Tok Abah punya webinar. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful, personality TV3, personality WHI, personality IKIM. Yang Cikgu Saiful ni orang yang terlatih dalam bidang psikologi, executive psychology, ya. Dia tahu. So Tok Abah pula memang dilatih dalam bidang organizational psychology, komunikasi sikit-sikit dan motivasi. So kita akan kongsi pengalaman 40 tahun daripada Tok Abah, pengalaman 20 tahun daripada Cikgu Saiful. Kita akan kongsi yang memahami psikologi di tempat kerja, insyaAllah 9 Jun, insyaAllah berbaloi, ya. Information link ada kat atas. Beritahu bos, bos hantar your staff, minta izin kat bos, come, ya, to our program. Dan untuk mak ayah, untuk merangsang anak-anak untuk dapat belajar, untuk konsentrasi, untuk dapat mencerap, untuk dapat akhirnya dapat seronok belajar, lama belajar. Ingat, anak-anak kena belajar menghadap kiblat. Bila menghadap kiblat, ada sunnahnya, dapat kehebatan, dapat fokus, dapat konsentrasi. Dan pastikan mereka duduk kat kerusi, ya. Doakan guru-guru dan mak bapak pun doakan para guru anak-anak. Tengok apa jadi pada anak-anak anda, cucu-cucu anda, ya. So itu dia. So, dan yang penting hari ini hari Sabtu, hari keluarga. Untuk mereka yang nak keluarga keluarga, nak berhari raya, majlis hari raya, open house, wedding. So selamat beropen house, selamat berbonding dengan keluarga, selamat pengantin baru. Untuk mereka yang nikah semalam, hari ini atau esok, selamat pengantin baru, bahagia terjana, selamat menjalankan tugas-tugas harian, selamat bekerja, selamat dalam perjalanan, dan selamat, kata orang tu, memberi khidmat, jadi aset kepada keluarga, masyarakat, dunia, ya. So all the best. Doa dari Tok Abah, minta doakan Tok Abah keluarga sihat. Tok Abah doakan anda semua juga sihat dan sentiasa dirahmati Allah. All the best. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.